Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati barisan ahli-ahli jatuh kuasa, pengurusan masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi mentakdirkan untuk sama-sama kita berada di rumahnya, berada di tempat yang paling baik di muka bumi ini, itu masjid, dapat menunaikan kefarduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apa jua yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, sama ada ibadah tersebut ibadah yang wajib ataupun sunat, maka semuanya kita mengharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat sebaik-baik balasan di akhirat kelak, dan ditempatkan sebaik-baik tempat di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pada malam ini, walaupun bulan Rabiul Awal telah berakhir, kita dah masuk bulan Rabiul Akhir, tapi malam tu tuan-tuan kita nak bicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara bab Rasulullah, bicara tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi maka tidak pernah terhenti. Walaupun biasanya rancaknya kita bicarakan bila dalam bulan Rabiul Awal, sebab kita mengenang kembali kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya hakikatnya, maka setiap masa ketika kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam solat kita mengingati Nabi, ketika dalam solat kita membaca salawat kepada Nabi dan keluarganya, maka itu antara perkara-perkara yang sentiasa untuk kita lakukan, tuan-tuan. Termasuklah tuan-tuan, dalam kita nak membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu aspek sangat penting adalah tentang bagaimana kehidupan berkeluarga Nabi. Sebab Nabi itu merupakan contoh terbaik dalam semua aspek kehidupan, qudwah hasanah dalam semua segi, sama ada sudut kepimpinan, dari sudut kehidupannya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang ketua negara dan sebagainya. Maka semua aspek-aspek tersebut, tuan-tuan, merupakan aspek yang patut kita ambil contoh teladan yang terbaik. Termasuklah dalam kehidupan berkeluarga, yang kita nak bicarakan malam tu, tuan-tuan, Baitu An-Nabawi, kehidupan berkeluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui. Sebab tuan-tuan, kita semua mengalami kehidupan berkeluarga. Kita akan melalui kehidupan tersebut, sama ada sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang datuk dan sebagainya. Semua itu dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil qudwah terbaik, contoh terbaik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sebab Rasulullah sebutkan apa? Rasulullah sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik ataupun orang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang terbaik kepada ahli keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, aku adalah orang yang terbaik, yang paling baik di antara kamu terhadap ahli keluargaku. Nabi iktiraf, Nabi menyebut bahawa orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Saya sebut tadi, semua kita berkeluarga, tuan-tuan, kita ada komponen-komponen dalam kehidupan berkeluarga, ya. Maka aspek yang perlu kita ambil kira, bagaimana kita menjadi orang terbaik kepada ahli keluarga kita, mengikut peranan masing-masing.
sama ada kita sebagai seorang bapa, seorang anak, seorang isteri, dan sebagainya. Tapi Rasulullah sebut, aku adalah orang terbaik kepada ahli keluarga aku. Maka bila Nabi sebut beliau merupakan baginda, merupakan orang terbaik, maka baginda lah merupakan contoh teladan yang patut kita ikut, tuan-tuan. Walaupun memang kita tidak dapat jadi seperti Rasulullah, tapi mengikut Rasulullah itu adalah cara yang terbaik. Walaupun dapat memang dapat 100% kita nak ikut Nabi sebagaimana yang Nabi buat, tapi mengikut Rasulullah itu adalah contoh teladan terbaik yang patut kita ambil teladan dalam kehidupan seharian kita, tuan-tuan. Dan bila kita sebut ahli keluarga Nabi, tuan-tuan, yang merupakan di antara orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait itu merupakan yang ada kedudukan tersendiri dalam Islam, kan. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi, Abu Bakar Siddiq menyebut dalam kalamnya, Ibnu Umar radhiyallahu an menyebut daripada Abu Bakar Siddiq secara mauquf, bahawa Abu Bakar Siddiq menyebut tentang muliakanlah Ahlul Bait, muliakan keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka merupakan orang-orang yang terbaik di kalangan ahli keluarga Nabi. Sebab itu, tuan-tuan, kita perlu kenal siapa ahli keluarga Nabi. Termasuklah isteri Nabi, anak-anak Nabi, cucu Nabi, keluarga Nabi yang lain, termasuklah yang kita sebut daripada keluarga Sayyidina Ali, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan sebagainya, yang merupakan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga akan mengiktiraf dalam selawat. Bila kita selawat kepada Nabi, maka mengiringinya adalah kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi dan kepada ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, tuan-tuan, untuk kita nak menghina, mencerca dan sebagainya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka merupakan orang-orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan orang yang ahli keluarga Nabi, yang tidak boleh kita melakukan suatu perkara yang tidak baik dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab itu kita dah selawat kepada Nabi dan selawat kepada keluarga Nabi, maka kita memberi kemuliaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu juga kan keluarga Nabi itu, ahli bait tu, antara orang-orang, antara yang disebut oleh Rasulullah adalah ahli bait tu si boleh nerima harta zakat, si boleh makan harta zakat. Nabi, keluarganya, cucunya dan sebagainya, maka si boleh memakan harta zakat yang layak diterima oleh 8 orang asnaf dalam Islam, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak mengenali keluarga Nabi, kita perlu tahu kan siapa isteri Nabi, kita perlu tahu siapa anak Rasulullah. Kalau kita sebut tentang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat menyebut adalah seramai 13 orang, dan kena Nabi isteri lebih daripada 4. Walaupun ada tohmahan kepada Nabi, kan, kenapa Nabi boleh isteri lebih daripada 4, sedangkan Al-Quran menyebut masna sulasa wa ruba', sampai 4 aja boleh. Tapi kena Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kahwin lebih daripada 4. Sebab itu perlu kepada ilmu untuk kita faham sejarah dan sirah, apa tujuan pensyariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada 4, tuan-tuan. Sebab itu kita nanggap, kalau kita nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi lain, tuan-tuan, yang merupakan manusia dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang terpilih di kalangan umat manusia untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya, tuan-tuan, setiap tindakan dan ucapan Nabi itu adalah merupakan arahan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bercakap berdasarkan wahyunya, kan, tidak bercakap berdasarkan nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa kecuali dengan illa wahyu yuha, kecuali
apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam menjawab persoalan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristeri lebih daripada 4, tuan-tuan, antara disebut oleh jawatan kuasa fatwa Mesir menyebut antara faktor-faktor yang membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristeri lebih daripada 4, selain saya sebut tadi, merupakan atas keizinan Allah Subhanahu wa taala, atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Antara sebabnya juga, tuan-tuan, adalah pertamanya atas faktor kemasyarakatan. Kita nangga isteri Nabi yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Beza Nabi dengan Khuwailid, beza Nabi tu dengan Khadijah tu, Khadijah umur 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun ketika mereka berkahwin. So di sia umur Khadijah agak matang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Khadijah merupakan seorang balu yang telah kematian suaminya. Khadijah pernah berkahwin 2 kali kan, tapi kedua-duanya suaminya meninggal, dan selepas itunya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Khadijah tu merupakan seorang wanita yang kaya, jutawan, dan anak-anak Nabi pun lahir daripada Khadijah. Anak Nabi ada 7, 6 yang lahir daripada Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan. Selepas Khadijah meninggal, Nabi kahwin dengan Saudah. Ketika anak-anak Nabi masa kecil kan, bila anak-anak Nabi masa kecil, maka perlu penjagaan kepada ibu yang baru, maka Nabi kahwin dengan Saudah, dan seterusnya, tuan-tuan. Pertamanya ada faktor kemasyarakatan yang kebanyakannya, tuan-tuan, kita sebut isteri Rasulullah tu merupakan janda ataupun balu. Antaranya Ummu Salamah yang Nabi kahwini adalah selepas suaminya meninggal dunia syahid. Yang anak-anak Ummu Salamah tu masa kecil, maka Nabi mengambil Ummu Salamah tu sebagai isterinya. Selepas iddahnya tamat, maka Nabi ambilnya sebagai isteri untuk menjaga anak-anak yatim tersebut, tuan-tuan. Antara faktor kita sebut sebagai faktor kemasyarakatan yang menyebabkan Rasulullah kahwin dengan wanita-wanita yang sama ada janda ataupun wanita yang kematian suaminya, balu dan sebagainya. Keduanya, tuan-tuan, faktor pensyariatan. Rasulullah kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, sangat jauh beza umurnya kan, sangat jauh beza umurnya. Tapi kita perlu faham, tuan-tuan, antara sebab Aisyah dikahwini oleh Nabi adalah Rasulullah pernah bermimpi berkahwin dengan Aisyah. Dan kita tahu bila mimpi para Rasul tu adalah mimpi yang benar, mimpi yang bukan daripada main syaitan dan sebagainya. Kita sebut sebagai pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jauh umurnya, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu, tuan-tuan, merupakan bekas isteri Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat kepada Rasulullah, anak angkat kepada Nabi. Pada zaman tersebut, tuan-tuan, seolah-olahnya masyarakat jahiliah mengangkat bahawa bila anak angkat tu seolah-olah jadi anak sendiri. Maka antara sebab Allah menghalalkan nak menyebut bahawa bila Zainab binti Jahsy itu selepasnya diceraikan oleh Zaid, habis iddahnya, maka dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menyebut bahawa pensyariatan bahawa anak angkat tu bukan anak sendiri. Selamat-lamatnya si boleh jadi anak kandung. Memang Islam menyuruh kita ambil anak angkat, tetapi dari sudut auratnya kena jaga, dari sudut pewarisan hartanya si dapat dan sebagainya, makanya bukan ada pertalian darah. Maka sebab itu isteri kepada Zaid bin Harisah tu, selepasnya diceraikan oleh Zaid tu, maka dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan dari sudut pensyariatannya, maka ia dibolehkan. Jangan kita menganggap bahawa anak angkat itu ada seolah-olah jadi anak kandung kita sendiri dan sebagainya, tuan-tuan. Ia perlu difahami. Islam nak menjelaskan perkara tersebut. Dan ketiganya, tuan-tuan, faktor politik. Kan? Kita nangga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dan di Madinah, tuan-tuan, maka antara yang Nabi dakwah adalah golongan-golongan pembesar, raja-raja dan sebagainya. Dan antara isteri Rasulullah, tuan-tuan, yang daripada golongan hamba adalah Maryah Al-Qibtiyah.
Maria Qibtiyah tu dihadiahkan oleh seorang raja Mesir kepada Rasulullah. Sadasanya pada mulanya raja Mesir tu hendak memeluk Islam. Bila diterangkan dengan Islam dan sebagainya, tetapi disebabkannya takut kebimbangan kehilangan tahtanya, kuasanya, maka nyesik jadi memeluk Islam, maka menghadiahkan Maria Qibtiyah kepada Rasulullah, seorang hamba. Maka akhirnya Rasulullah mengahwini Maria Al-Qibtiyah tersebut, tuan-tuan. Ya, antara faktor-faktor disebut, kita sebut sebagai faktor yang membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada 4. Dan isteri Rasulullah kita sebut yang pertama Khadijah. Sepanjang hidup Khadijah, tuan-tuan, Rasulullah tidak pernah beristeri lain, kan. Khadijah wafat, meninggal, barulah Nabi beristeri lain dan berpoligami. Lepas Khadijah, Nabi kahwin dengan Saudah. Kemudian Nabi kahwin dengan Aisyah binti Abu Bakar, anak Saidina Abu Bakar. Kemudian Nabi kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah tu Nabi kahwin 3 bulan aja, lepasnya meninggal, kan. Hanya meninggal pada umur 30 tahun, tapi Nabi sempat hidup dengannya 3 bulan aja. Kemudian keenamnya Nabi kahwin dengan Hindun binti Umayyah. Kemudian Zainab binti Jahsy, Juwairiyah binti Haris, Ramlah binti Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai, Maimunah binti Haris, Maria Al-Qibtiyah dan Raihanah binti Sam'un. 2 orang hamba yang Nabi kahwini, iaitu Maria Qibtiyah dan Raihanah binti Sam'un. Dan semua isteri Rasulullah, tuan-tuan, nya disebut sebagai Ummahat Al-Mu'minin, ibu kepada orang-orang beriman. Walaupun asalnya, contoh kita sebut Maria Qibtiyah dan Raihanah tu asalnya merupakan hamba, tetapi bila dikahwini oleh Rasulullah, maka mereka merupakan wanita-wanita yang dimuliakan, ibu kepada orang-orang beriman. Dan selepas kewafatan Nabi, maka mereka tidak boleh dikahwini oleh orang lain. Dan memang pun selepas Nabi wafat, maka isteri Rasulullah tidak dikahwini oleh mana-mana lelaki. Mereka tetap meneruskan kehidupan mereka sampai mereka wafat tanpa berkahwin dengan lelaki lain. Sebab itu hukum yang khas kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak Nabi ada 7, kan. Anak Nabi ada 7. Pertamanya Qasim. Al-Qasim tu yang meninggal waktu kecil. Semua anak Nabi yang lelaki meninggal waktu kecil. Al-Qasim meninggal ketika umurnya 2 tahun. Kemudian Zainab hidup sampai besar, tapi wafat meninggal pada tahun 8 Hijrah. Maknanya yang meninggal dulu sebelum Nabi. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Kemudian Ruqayyah pun meninggal pada 2 Hijrah. Kemudian Ummu Kalsum meninggal pada tahun ke-9 Hijrah. Fatimah selepas bapaknya wafat, lepas Rasulullah wafat, 2 bulan selepasnya Fatimah pun wafat juga, meninggal juga. Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijrah, kan. Pada 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah, maknanya lepas 2 bulan selepasnya, maka Fatimah wafat juga, meninggal juga. Kemudian Abdullah wafat, meninggal pun masa kecil. Dan Ibrahim meninggal pada tahun ke-10 Hijrah. Yang lahir pada 8 Hijrah tapi meninggal pada tahun ke-10 Hijrah, sempat 2 tahun dia hidup. Maknanya kita nak sebut juga, tuan-tuan, ke-7 anak Nabi itu wafat sebelum Nabi wafat. Dia semua meninggal sebelum Nabi meninggal. Cuma tinggal selepas adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Nabi meninggal yang terakhir sekali pada tahun ke-10 Hijrah, dan Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Maka kesemua anak Nabi meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan cucu Nabi ada 10, kan. Anak Nabi bernama Zainab ada 4 anaknya. Fatimah ada 5. Fatimah ya, selain anaknya Hasan dan Husain, ada anaknya lain lagi. Ada 5 orang anak Fatimah. Kemudian Ruqayyah ada seorang anak. Daripada cucu-cucu Nabi itu lahir daripada cicit Rasulullah dan sebagainya, zuriat keturunan daripada susu galur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang antara yang kita sebut sebagai ahlul bait, tuan-tuan. Selain daripada keluarga Abbas tadi yang kita sebut keluarga Aqil dan sebagainya, itu merupakan ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita muliakan, yang perlu kita kenali susu galur mereka, supaya kita tidak tersalah dalam nak dakwaan dan sebagainya. Takut kebimbangan kita, tuan-tuan,
Ia merupakan adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita jaga kedudukan dan nama mereka dalam susu galur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita sebut sebagai cucu Nabi, anak Nabi dan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana ciri-ciri keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Sepanjang kehidupan berkeluarga dengan Rasulullah tu, dengan isteri, anaknya, cucu dan sebagainya, tuan-tuan, banyak kisah-kisah yang boleh kita ambil teladan, kan? Banyak kisah yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Pertama yang boleh kita lihat, tuan-tuan, Rasulullah tu, selainnya Rasulullah menyampaikan dakwah, bertugas sebagai Rasul, bertugas sebagai ketua negara di Madinah dan sebagainya, tuan-tuan, maka bila di rumah, tuan-tuan, Rasulullah tu melakukan kerja-kerja rumah juga. Nabi mula kerja rumah. Bila pulang rumah, pulang di rumah istrinya, pulang rumah Aisyah dan sebagainya, Nabi lakukan kerja-kerja di rumah juga. Sebab dalam satu hadis disebut seorang wanita tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an Ammarah qalat qila li Aisyah radhiyallahu anha madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Amrah tanya kepada Aisyah apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumah. Maka jawab Aisyah apa, tuan-tuan? Kana basharan minal bashar yafli saubah wa yahlubu syatah wa yakhdimu nafsah. Disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa Nabi itu ialah seorang manusia sama seperti manusia lain. Apabila Nabi pulang rumah, Nabi memeriksa pakaiannya, Nabi buang duri daripada pakaiannya, maknanya Nabi bersihkan pakaiannya. Rasulullah memerah susu kambing sendiri, maknanya Nabi ngambil air molah sendiri dan sebagainya, tuan-tuan. Dan Rasulullah menguruskan dirinya sendiri. Sama insya-Allah suami-suami yang berada di depan kita tu, insya-Allah kan, merupakan orang-orang yang turut membantu isteri di rumah. Bukan jadi raja di rumah, kan. Walaupun kita letih di luar bekerja daripada pukul 5 sampai pukul 8 pagi sampai pukul 5, dan ada yang suami-suami yang kerja di laut dan sebagainya, letih dan sebagainya, tapi bila pulang di rumah, tuan-tuan, tetap boleh kita membantu isteri, tetap boleh membantu rumah dalam rumah tangga. Jangan dibebankan kepada isteri saja, kan. Walaupun isteri suruh rumah, bukan mudah kerja suruh rumah tu. Kerja 24 jam siap siap, kan. Kita barangkali kerja di pejabat daripada pukul 8 sampai pukul 5, habis nak simpak pulang. Tapi bila suri rumah tu 24 jam, siap renti kadang. Kadangnya yang paling akhir tidur, paling awal bangun pagi subuh nak ngemas sarapan anak dan sebagainya, malamnya paling akhir tidur untuk ngemas dapur dan sebagainya, kan. Maka suami-suami misali sepatutnya sama bantu isteri di rumah, kan. Saya ada masalah untuk kita bantu bersama, sebab Rasulullah buat. Kalau kita ikut Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tolong bantu bersama, membantu meringankan kerja isteri di rumah, membantu apa yang boleh kita bantu. Saya ada masalah nyemur kain, suami nyemur kain, boleh kan nyemur kain di luar? Boleh, saya ada masalah. Kini tok suami-suami pun pandai masak juga. Kadang tergigit daripada bininya masak. Saya ada masalah. So, tuan-tuan, insya-Allah, kalau kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi tu, membantu isteri-isteri di rumah tu, insya-Allah, membantu isteri-isteri di rumah. Mun ada lebih daripada isteri satu, mun ada seorang isteri je di rumah lah, bantu isteri di rumah ya, melakukan kerja rumah, mengemas rumah, dan sebagainya. Insya-Allah, tuan-tuan, kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan rumah tangga, tuan-tuan. Tolong bantu isteri di rumah dan sebagainya. Keduanya, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul isterinya. Si pernah malu, jentik, merotan dan sebagainya. Dalam satu hadis disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi
syai'an qattun illa ayyujahida fi sabilillah wala daraba khadiman wal awim ra'atah. Aisyah sebut, isteri Nabi sebut, tidak pernah sekalipun Rasulullah memukul sesuatu dengan tangannya melainkan ketika berjihad pada jalan Allah. Kecuali pada perang, berlaku dalam beberapa peperangan Rasulullah mengetahui perang dan sebagainya, Rasulullah memukul musuh Islam. Tapi selain daripada tuan-tuan, wala daraba khadiman aw imra'atah, Rasulullah tidak pernah memukul khadamnya, orang suruhannya ataupun pembantunya, dan Rasulullah tidak pernah memukul isterinya. Sik pernah malu isterinya, sik pernah jentik isterinya, tuan-tuan. Walaupun kalau kita nanggap kehidupan berumah tangga Rasulullah pun ada kehidupan berumah tangga yang kadang-kadang berlaku beberapa masalah. Contohnya kan Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah kan, selepas berlaku peperangan tersebut Aisyah difitnah. Agak lama juga Rasulullah berdiam diri terhadap masalah berlaku Aisyah tu difitnah oleh orang-orang munafik. Tetapi lepasnya barulah Allah menurunkan wahyu yang menerangkan keadaan kedudukan Aisyah tu ada wanita yang suci, yang bukan sebagainya fitnah oleh orang-orang munafik dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi dalam keadaannya, walaupun Rasulullah sedih dan sebagainya tentang peristiwa tersebut, tapi Rasulullah tidak memukul isterinya. Nyasik sekap jarang. Makanya menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, menunggu penjelasan yang sebenar-benarnya. Akhirnya Allah memberi suatu penjelasan kepada Rasulullah bahawa Aisyah tu isterinya merupakan wanita yang baik, bukan sebagaimana yang difitnah oleh orang-orang munafik, tuan-tuan. Saya baca berita-berita, tuan-tuan, kes-kes keganasan rumah tangga, tuan-tuan, agak meningkat kan. Kalau sepanjang tempoh PKP tu 2020 tu, daripada Januari sampai April, kes yang dicatatkan keganasan rumah tangga adalah 902 kes. Kalau tahun sebelumnya, tuan-tuan, tahun 2020 5,260 keganasan rumah tangga. Dan kebiasaannya keganasan rumah tangga tu adalah suami kepada isteri. Jarang kita dengar isterinya ganas daripada suami. Walaupun ada juga barangkali suami takut dengan bini kan. Tapi kebiasaannya adalah suami yang melakukan kecederaan kepada isterinya, mukul isterinya, nampar isterinya, tajang isterinya dan sebagainya. Mungkin salah satu faktor dalam kita madah pandemik COVID-19 tu, antara faktornya dari sudut ekonomi, tekanan perasaan dan sebagainya. Tapi ya bukan alasan, tuan-tuan, untuk kita nak mukul isteri, nak sepak terjang dan sebagainya. Maka Islam larang kan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada perkara-perkara yang mengganggu rumah tangga, tuan-tuan, perlu diselesaikan dengan cara baik, perlu ditolak ansur kan. Jangan nolak aja, mun tolak aja orang gugur lah, nyan mau diansur juga. Tolak, jangan nolak isteri aja kan. Maka tolak ansur perlu dibincang, slow talk kan. Kadang-kadang kita kurang faham juga dalam isu berumah tangga. Walaupun kadang-kadang ada pasangan yang dah hidup 20 tahun, 30 tahun, tapi masih belum faham pasangannya, belum tahu lagi cita rasa pasangannya, si tahu apa yang pasangannya suka dan si suka. Amat ganjil sebenarnya kan. Sedangkan kita kadang-kadang, sebab kita di jawatan agama, tuan-tuan, menerima kes-kes perceraian, kes-kes aduan rumah tangga yang dah berumah tangga agak lama, 20 tahun, 30 tahun pun ada, tapi akhirnya bercerai disebabkan oleh kadang-kadang alasan-alasan yang kita sebut agak remeh. Walaupun di sudut perceraian itu dibenarkan, tapi suatu perkara dibenci. Sebab itu, tuan-tuan, dalam kehidupan berumah tangga tu, nya perlu betul ansur, perlu faham, nya timbal balas kan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut suami isteri itu umpama pakaian. Kamu ada pakaian kepada isteri kamu adalah pakaian kepada kamu. Saya selalu sebut bahawa pakaian itu apa fungsinya? Pertamanya menutup aib kan, menutup aurat kita, mencantikkan kita. Maka semestinya bila kita sebut pasangan tu,
kita menjaga keaiban pasangan kita, menutup keaiban pasangan kita, melengkapkan pasangan kita. Kalau kita jadi pakaian kepada isteri kita, kita akan melengkapkannya. Memangnya si sempurna, suami kita si sempurna, isteri si sempurna, tapi yang menyempurnakan adalah pasangan masing-masing. Bertolak ansur dalam perkara yang boleh kita bertolak ansur, tuan-tuan. Si semua benda kita boleh dapatkan. Yang kita nak minta si semua boleh dapat. Tapi dalam benda yang kita si dapat, maka kita bertolak ansur dengan pasangan kita. Sama juga kepada suami kan. Walaupun kita sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah ketua rumah tangga, tapi bukan raja. Ketua tapi nya bukan raja. Untuk nak di rumah jadi king, semua nak dilayan. Semua nak dilayan. Nya pulang rumahnya, nya tahu-tahunya semua dah tersedia, makan dah tersedia, dah semua dah di ready. Nya goyang kaki contohlah. Tapi insya-Allah tok sedah lah kalau kita kan. Islam sip menyuruh macam ya kan. Suami bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Sebab ada juga kan pasangan yang bininya takut dengan lakinya. Dijeling oleh lakinya sikit dah takut, berlinangan naik matanya. Dijeling aja baru ya. Belum suaminya ngeluar suara. Dah berlinangan naik mata, cermin di matanya kan. So bukannya sepatutnya suami isteri tu saling boleh menghormati antara satu sama lain, boleh bertolak ansur, dan apa-apa masalah selotok kan, bincang selotok, bincang sama, supaya keharmonian berumah tangga ya dapat kita jalinkan dalam keadaan sempurna dan betul, tuan-tuan. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga dalam kehidupan berkeluarga, tuan-tuan, sangat romantis kan, sangat romantik dan kasih kepada isterinya dan anak-anak dan cucunya kan. Rasulullah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah mandi dengan isterinya dalam satu bekas, dalam tab mandi lah kata kita barangkali kan, dalam tab. Mandi dengan isteri dalam satu bekas, dalam bekas besar lah. Mandi nak nyebutnya bahawa Rasulullah tu seorang yang romantik, seorang yang sentiasa menjaga hubungan baik dengan isterinya kan. Saya ada masalah nak walaupun kita dah berumur. Saya ada masalah kan. Sebab suami isteri makin kita berumur lah, makin kita rapat dengan pasangan, tuan-tuan kan. Semakin kita berumur, sebab anak-anak akan meninggalkan kita. Daripada mula-mula kahwin dulu 2 orang, kadang-kadang bila dah berumur tu 2 orang balik, anak-anak dah ada rumah sendiri, dah ada kehidupan sendiri, tapi yang kita masih ada pasangan kita yang kita rapatkan balik hubungan di antara suami isteri tersebut, tuan-tuan. Yang kali sebelum tu kita membesarkan anak-anak, kita menyara keluarga dan sebagainya, agak tak abai pasangan, tapi bila ada berdua kembali tu, maka rapatkan kembali kan. Pergi masjid sama-sama, jogging sama-sama kan, berbasikal sama-sama, tren berbasikal kena tu kan. Berbasikal sama-sama, saya ada masalah kan. Rasulullah pun pernah berlari kan, main lari-lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berlari-lari, ada masanya Nabi menang, ada masa Aisyah menang. Kata kita jogging lah kena tok bangkali kan. Dah ada tempat baru, tempat rekreasi baru ya kan. Penuhkan dengan orang Islam untuk kita nak riadah dengan baik, jogging suami isteri kan. Walaupun kita dah berumur, jalan-jalan, pengatangan jalan-jalan kan. Saya ada masalah kan. Biarlah orang madah buang tebiat duk orang tua ya kali jalan-jalan pengatangan, tapi halal kan suami isteri. Tu kadang kita pergi haji je, nangga nya ada mimpin isterinya, nya mimpin suaminya. Tapi bila situ saya dah akid dah macamnya. Sebab takut bininya hilang masa tawaf kan. Masa tawaf kan orang banyak, mimpin isteri suami takut hilang masa tawaf kan. So kehidupan kehidupan berumah tangga sebagaimana Nabi tunjukkan, tuan-tuan, maka boleh kita amalkan sebenarnya kan. Termasuk Nabi panggil isterinya dengan panggilan-panggilan yang baik. Bukan isteri aja sebenarnya kan. Memang Islam suruh, tuan-tuan, siapa-siapa yang kita panggillah orang dengan panggilan yang baik kan.
Jangan orang panggil orang dengan panggilan yang tidak baik ataupun gelaran-gelaran yang menunjukkan kecacatan padanya. Si boleh yang menunjukkan kepada keaiban kepada orang tersebut sebagainya. Nabi panggil Aisyah, ya Humairah, wahai si pipi yang merah. Ataupun pernah Nabi panggil juga nama Aisyah tu, Nabi pendekkan Aish, kan? Aish, kehidupan, masih memberi pengertian yang baik juga, kan? Kita tu sama juga, kan? Boleh panggil, tapi jangan panggil nama yang yang bukan-bukanlah. Aisyah, kita dipendek, kita jadi Isud. Kan contoh aja. Hasanah bagus saja, Hasnah. Baik nak kebaikan, senot aja. Senot. Zubaidah. Macam-macam, kan. Kita suka juga pendek nama, tapi kadang-kadang pendek nama kita tak kena pada tempatnya. Tidak memberi pengertian yang baik kadang-kadang. Nama dah baik sebenarnya, kan. Patut kita tunggah dengan baik. Saya selalu madah nama kacak ada je, Muhammad Firdaus, nama Nabi yang terpuji, kan. Firdaus nama syurga, tapi ditunggah boboy aja. Sampai ketua boboy. Orang si tahu nama dalam surat beranaknya Muhammad Firdaus. Masuk Isya azan. Saya terus. Okey. Sebab itu panggilan itu sangat penting, tuan-tuan. Termasuklah anak-anak kita, kan. Kita panggil anak-anak kita. Kacaknya je, tuan-tuan, kalau kita nangga kisah Luqmanul Hakim, dengan bapaknya, kan, dengan anaknya, kisah Luqmanul Hakim tu, ataupun kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran yang membahasakan diri, ya bunayya, wahai anakku. Maknanya sebutan-sebutan yang baik tu sebenarnya, tuan-tuan, yang patut kita amalkan, sebab sebutan daripada ibu bapa tu merupakan doa, kan. Maka kita panggillah anak-anak kita dengan panggilan-panggilan yang baik. Sebutan sebagaimana cantiknya kita merit dalam surat beranak, tuan-tuan, maka secantik itulah juga kita panggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang baik, yang memberi pengertian yang baik. Mudahan dengan sebutan yang baik itu, doa kita kepada anak-anak kita menjadi anak yang baik. Firdaus jadi anak calon syurga, kan. Dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan, merupakan orang yang kita madah dalam kehidupan berumah tangga, dengan cucunya Hasan dengan Husain, kan. Pernah kita baca sirah dan sejarah ketika Nabi sedang solat, Hasan dan Husain bermain di belakang Nabi, sehingga Nabi melamatkan sujudnya sebab takut cucunya jatuh, cucunya gugur, kan. Melamatkan sujudnya. Kita macam ni tak, kan? Lepas main siap tu kata. Siapnya kata. Contohlah kita insyaAllah siklah, kan. Tapi kadang ada kemarahan, kan, pada diri kita bila mana anak-anak kita ataupun cucu kita melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi. Kita perlu faham, tuan-tuan, anak-anak tu memang sifatnya bermain, kan. Main. Mun orang tua mun bermain macam ya, naknya kita memang marah kita sebabnya orang tua main macam yang kecil si patut, kan. Tapi nembiak tu umur 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, walaupun kita ngajar semayang, tapi yang bermain-main dia biasa. Sebab memang sifat anak-anak tu yang bermain dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi atas kawalan kita untuk mendidiknya dan sebagainya, supaya anak-anak itu terdidik dengan keadaan yang betul. Sama juga, kan, Rasulullah sebut anak-anak tu, tuan-tuan, anak tu umur 7 tahun ajarnya semayang, kan. Ajarnya semayang, tapi umur 10 tahunnya simuk semayang, maka pukul didik, bukan pukul dera. Kita bangkali sampai tahap ya, tapi nak madah bahawa pentingnya didikan agama tu. Di sekolahnya dah belajar tentang agama, dah diajar oleh ustaz-ustazah tentang sembahyang dan sebagainya. Cuma amalan di rumah lagi, bagaimana kita sebagai ibu bapa menerapkan nilai tersebut, tuan-tuan. Arahkan supaya anak-anak sembahyang umur 7 tahun memang dah suruh sembahyang,
dah disiplinkan untuknya bangun subuh. Jangan atas kita ada kesiannya sembahyang awal gila bangun subuh. Tapi kita nak mendidiknya tuan-tuan, insya-Allah darjah 1 ia dah okey sebenarnya. Cuma bagaimana lagi kita nak mendidiknya dengan cara yang betul. Bukan dengan cara yang kasar, supaya dapat ngikut kita. Sebab bila kita melenturnya buluh tersebut tuan-tuan daripada kecil, insya-Allah akan mudah untuk dalam keadaan yang betul beramal dengan Islam. Yang agak sukar bilanya dah besar, dah jadi buluh kan. Dah jadi buluh, nak melenturnya susah. Tapi kalau kita lentur daripada kecil, insya-Allah hanya akan terdidik dengan perkara yang baik, dah hadir ke masjid, dengan kita mengajarnya semayang, puasa dan sebagainya, insya-Allah tuan-tuan, anak-anak tersebut akan jadi anak-anak yang baik, yang taat kepada ibu bapanya, taat kepada Allah dan sebagainya. Ya, antara benda-benda yang saya ringkasnya tuan-tuan, saya nak sebut malam tu tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sebenarnya kan yang boleh kita baca sirah dan sejarah, baca sendiri. Memang setiap rumah kita perlu ada kitab sirah dan sejarah. Selain daripada Al-Quran, hadis Nabi, kitab sejarah dan sirah yang perlu ada untuk kita baca, baca sendiri. Bila kita baca sendiri baru kita faham tuan-tuan bagaimana kehidupan berumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kehidupan berkeluarga Nabi, kita pun berkeluarga juga, maka aspek yang sama boleh kita ambil teladan, qudwah hasanah dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi saya rasa mengajak untuk malam tu tuan-tuan sedikit renungan kita bersama. Mudah-mudahan Baitun An-Nabawi itu, kehidupan berumah tangga Rasulullah, kehidupan berkeluarga Rasulullah, dapat kita ambil contoh teladan terbaik. Kita boleh amalkan, ambilnya sebagai qudwah hasanah dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan tuan-tuan rumah tangga kita pun jadi rumah tangga yang rumahku syurgaku. Sebelum kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kelak, kita dah ada syurga di dunia tu, iaitu rumah tangga kita. Kita seronok pulang rumah, kita rindu hati pulang rumah. Bukan bila pulang rumah serabut makin serabut pala. Dah lah tempat kerja serabut, pulang rumah makin serabut pada. Sepatutnya macam ni akan. So sama-sama ambil peranan untuk nak menjadikan rumah tangga kita rumah tangga jadi syurga. Walaupun rumah kita kecil, tapi insya-Allah itulah keindahan syurga kita, berumah tangga dengan isteri kita, dengan anak-anak kita dan sebagainya tuan-tuan. Okey. Jadi saya rasa itu saja. Mohon maaf atas segala ketelanjuran, kekurangan, terkasar bahasa, mohon maaf atas segalanya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.